Assalamualaikum. Nama saya Anna Salimiyah binti Rosli. Saya merupakan pelajar jurusan Psikologi di Open University Malaysia. Kali ini saya akan membentangkan PowerPoint bagi subjek Personality ABPD 2103. Tajuk slide ini adalah seperti yang tertera di PowerPoint, iaitu perbezaan personality dan jantina dalam perspektif global. Isi kandungan slide ini adalah pertama, kita akan membincangkan tentang pengenalan. Kita bincangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan personality. Kedua ialah isi penting, iaitu perbincangan tentang jantina dan 5 ciri besar trait personality yang merentas budaya, jantina serta isu berkaitan personality. Dan yang terakhir sekali, saya akan mengulas sedikit kesimpulan tentang perbincangan kita pada kali ini. Pengenalan. Apa itu personality? Merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji kepribadian. Personality atau kepribadian merupakan satu cabang psikologi yang mengkaji kepribadian yang menjadikan kita manusia. Antara definisi yang lain merujuk kepada sesuatu kualiti ataupun keadaan yang terdapat atau sedia wujud di dalam seseorang individu untuk individu tersebut menggelar dirinya sebagai seorang insan. So dalam psikologi ini, personality ditakdirkan sebagai himpunan pola emosi, pemikiran, perlakuan yang unik untuk seseorang individu. Apakah maksudnya apabila orang katakan awak mempunyai personality yang bagus? Kepribadian sebahagiannya dicerminkan dalam apa yang awak lakukan dan katakan. Sebagai contoh, jika anda seorang yang optimis, anda seorang yang bekerja dengan ceria dan bercakap tentang perkara yang positif, so anda akan dianggap orang yang positif. So personality ini menangkap ciri utama seseorang dan mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seseorang seperti kerjaya, perkahwinan dan pengajian. Kebanyakan orang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang diri seseorang dan ini menjelaskan kenapa ujian personality sangat popular. Secara umumnya, diri manusia ini mengandungi dua aspek, iaitu kemampuan dan personality. Aspek kemampuan meliputi pencapaian dalam pembelajaran, kecerdasan dan bakat seseorang. Manakala personality meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, emosi, sikap dan motivasi. Dari segi istilah, personality berasal daripada bahasa Inggeris yang diterjemahkan daripada perkataan Latin iaitu persona. Perkataan persona membawa erti topeng muka, iaitu topeng yang digunakan oleh pelakon-pelakon teater Yunani di atas pentas. Seterusnya, jantina dan 5 ciri trait personality. Trait personality Big 5 ataupun 5 ciri besar trait personality ini diperkenalkan oleh McRae and Costa dan diterima pakai dalam semua kajian personality yang terlibat dalam kajian psikologi sosial dan telah menghasilkan banyak artikel yang meliputi aspek psikologi, sains pendidikan, teknologi dan pelbagai aspek yang lain. Terdapat 5 dimensi dalam ciri besar trait personality ini yang kita panggil Ocean. Pertama, openness to experience, di mana dimensi ini menerangkan keterbukaan dalam pengalaman kognitif dan bukan kognitif yang ditunjukkan dalam pelbagai kepentingan, kesukahan untuk mencari dan pengalaman hidup baru dan luar biasa tanpa kebimbangan dan juga penuh dengan keseronokan. Consciousness pula merupakan dalam bahasa Melayu itu adalah kehematan, yang mana merupakan satu dimensi yang menumpukan kepada isu-isu seperti orientasi, tingkah laku, kebiasaan dan kawalan gerak hati. Dia merujuk kepada orang yang
individu bertanggungjawab, berhati-hati, teliti, teratur, boleh dipercayai, rajin, disiplin, dan juga menepati masa. Okey. Extraversi pula, extraversion ni dia merupakan orang yang tegas, bercita-cita tinggi, pandai bergaul, aktif, suka bersukan, suka bercakap, optimistik dan penyayang. Okey. Agreeableness pula ni individu yang tinggi dalam persetujuan, suka setuju, apa orang cakap setuju. Okey, jenis yang bertolak ansur, mempercayai, fleksibel, pemaaf, bekerjasama, sopan, lembut hati, baik, membantu. Dan tapi kelemahan dia mudah tertipu lah, sebab dia selalu bersetuju kan. Dan yang terakhir sekali adalah neuroticism lah, di mana digambarkan sebagai ketidakstabilan emosi yang meliputi perasaan marah, malu, cemas, permusuhan, tertekan, sedar diri, bimbang, risau, emosional, rasa tidak selamat dan rasa tidak pernah cukup. Okey, ini lebih detail lah openness to experience, di mana contoh dia orang yang terbuka kepada pengalaman secara intelek ingin tahu ni, terbuka kepada emosi, sensitif terhadap kecantikan dan bersedia mencuba perkara baru. So, kalau kata dalam ayat, dia akan cakap diorang akan suka, diorang cepat memahami sesuatu, mempunyai idea yang baik, mempunyai imajinasi yang jelas lah. Okey. Seterusnya, ni keterbukaan ni dia ada kajian di dalam ni dari yang saya ambil daripada Gender Differences in Personality Traits Across. Dia mengatakan bahawa perempuan berpengalaman positif dan negatif lebih daripada lelaki, emosi dia lebih kepada lelaki. Dan wanita ini dalam studi ini menyatakan wanita itu lebih depresi, anxiety dan mempunyai emosi yang lebih tinggi lah dan sensitif. Consciousness adalah kecenderungan untuk mempamerkan disiplin diri, bertindak dengan patuh dan berusaha untuk mencapai pencapaian terhadap ukuran atau jangkaan luar. Dan di dalam skor Ocean ni, kebanyakan orang yang masuk di dalam untuk serta dalam kajian skor Ocean ni menunjukkan skor tinggi pada ketelitian, menunjukkan keutamaan untuk tingkah laku yang dirancang dan bukannya spontan lah. Contohnya, diorang sentiasa bersedia untuk memberi perhatian kepada butiran dan menyelesaikan kerja-kerja dengan segera. Extraversion ni seorang lebih kepada extrovert lah. Extrovert ni di mana diorang jenis perlibatan yang ketara dengan dunia luar, suka berinteraksi dengan orang ramai, suka menjadi dominant. Dia berlawanan dengan introvert. Contohnya, dia suka memulakan perbualan, merasa selesa di sekeliling orang ramai, suka bercakap-cakap dengan semua orang, lebih banyak bergaul lah. Bukan kata introvert ni tak bagus. Introvert ni dia orang lebih pendiam, rendah diri, dan kurang terlibat dengan dunia lah. Jadi diorang lebih selamat. Contoh agreeableness ni macam mempunyai hati yang lembut, bersimpati dengan keadaan orang lain. Dia punya ciri-ciri dia suka bersetuju, menghargai kemesraan dengan orang lain, bertimbang rasa, macam saya cerita tadi lah. Yang last ni neuroticism.
Neuroticism ialah kecenderungan untuk mengalami emosi negatif seperti kemarahan, kebimbangan atau kemurungan. Mudah terganggu, mudah marah, bimbang tentang perkara-perkara yang tak patut. Menurut perbezaan jantina, menurut teori-teori ini, wanita harus lebih prihatin dengan kejayaan membesarkan anak dan oleh itu harus lebih berhati-hati, bersetuju, memupuk dan terlibat secara emosi. Okey, secara perhatiannya lelaki ni dia lebih dominan, tegas, terdedah dengan risiko, suka mencari keseronokan, berfikiran keras, stabil dari segi emosi dan terbuka kepada idea-idea abstrak. Okay, lelaki juga cenderung untuk mendapat markah lebih tinggi pada anggaran diri kecerdasan dan diorang cenderung untuk membentuk kumpulan yang lebih besar dan berdaya saing di mana hierarki cenderung stabil dan di mana perhubungan individu cenderung memerlukan sedikit pelaburan emosi. Dari segi gaya komunikasi, lelaki ni lebih cenderung menggunakan pertuturan yang lebih tegas dan lebih cenderung untuk mengganggu orang, yang mana boleh ditafsirkan sebagai satu bentuk tingkah laku yang dominan lah. Itu perbezaan jantina, di mana perempuan ni dia tidak suka untuk mengganggu orang lain, pertuturan dia lebih lembut, so itu adalah orang kata ciri-ciri lah. Okey, ini contoh jurnal perbezaan jantina di dalam 5 trait besar personality mayoritas budaya lah. Tajuknya Gender Differences in Personality Traits Across Cultures. Okey, seterusnya personality mayoritas budaya. Penyelidikan terdahulu menyatakan perbezaan jantina di kalangan pelbagai etnik, budaya dan jenis masyarakat berbeza. Okey, selepas tu ini adalah contoh kajian perbezaan jantina dan faktor berkaitan dengan tingkah laku kekeluargaan, organisasi dalam kalangan sukarelawan sukan C. Kita tengok petikan ni, sesetengah faktor mungkin lelaki lebih berperanan manakala sesetengah faktor yang lain perempuan lebih berperanan. Misalnya lelaki dikatakan lebih agresif dan mempunyai daya saing yang tinggi, di mana ia konsisten dengan ciri setia kawan dan kemudahan sivil. Okey. Isu berkaitan personality. Penyelidikan silang budaya telah menunjukkan beberapa corak perbezaan jantina. Sebagai contoh, wanita yang secara konsisten melaporkan neuroticism, agreeableness, kemesraan, facet extraversion dan keterbukaan kepada perasaan yang lebih tinggi. Lelaki pula sering melaporkan ketegasan yang lebih tinggi, facet of extraversion, dan keterbukaan kepada idea seperti yang dinilai dalam kajian. Kajian tentang perbezaan jantina di 55 negara menggunakan Big 5 trait mendapati bahawa wanita ni cenderung lebih tinggi daripada lelaki dalam neuroticism, extraversion, agreeableness dan conscientiousness. Perbezaan dalam neuroticism ni adalah yang paling menonjol dan konsisten dengan perbezaan yang ketara ditemui di 45 daripada 55 negara yang dikaji. Okay, kesimpulan yang kita dapat dalam personality ni, dia boleh ditakrifkan sebagai corak pemikiran, perasaan dan tingkah laku individu yang unik dan agak stabil. Kedua, kajian personality dalam psikologi ini terutamanya berkaitan dengan personality, menggunakan kaedah saintifik, menerangkan perbezaan individu dalam personality dan menerangkan bagaimana personality itu terhasil. Okay, 5 trait besar personality adalah ocean. Okay. Ciri personality 5 besar dipilih untuk menunjukkan perbezaan individu yang paling ketara, penting kepada komunikasi sosial. Penyelidik telah mendapati bahawa ciri personality 5 besar ni, keterbukaan, ketelitian, keterlaluan, persetujuan, neuroticism ni sebenarnya relevan dengan masalah penyesuaian evolusi. Jadi perbezaan norma budaya dan antara lelaki dan wanita adalah menyeluruh di seluruh negara dan ianya merupakan stigma yang boleh berubah. Okay, seperti contoh, kalau stigma yang biasa kita dengar, lelaki ni tidak boleh menangis, kalau menangis tu memalukan, kalau bergaduh dengan perempuan kena mengalah. Itu stigma yang umum lah. Okey, dan stigma tu bukannya tidak boleh berubah, boleh berubah, okey, ikut kefahaman semasa.
Okey. Kata-kata akhir, kesabaran adalah ketika hati tidak merasa marah terhadap apa yang sudah ditakdirkan dan mulutnya tidak mengeluh. Kata-kata Ibnu Qayyim. Terima kasih.